modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari Rabu 28 Februari 2024. Hari Rabu pertengahan minggu, 12 tengah hari pertengahan hari. Jadi kami harapkan apa saja yang anda lakukan semuanya baik-baik belaka. Pastinya menyusuri 1 jam ini. Saya Syahira Izzati Yaakob dan juga abang saya Fahri Ahmad. Saya nak ucapkan selamat datang ke rumah baru WHI, set baru kita. Kali pertama kan. Alhamdulillah. Okey, itu je. Saya kembali bersama WHI tengah hari ini. Terima kasih kepada penonton-penonton bersama dengan kita. Dan macam mana Syira katakan tadi, wah, saya juga bersemangat baru dan kami harap anda juga sama juga dengan kami. Ini kali pertama saya bersiaran di set baru ini yang lebih segar dan kami harapkan anda walaupun bertukar tapi kesetiaan anda bersama kami tidak akan bertukar, setia bersama WHI selama-lamanya. Betul tu. Cakap tentang setia WHI, kita nak ucapkan juga terima kasih kepada penonton-penonton kat mana pun mereka berada. Ada yang ikuti kita dalam kereta kat Facebook, pastikan hands free, mungkin juga Facebook di pejabat dan sebagainya. Jangan lupa untuk kalau anda sibuk-sibuk ataupun ibu bapa ataupun mak-mak yang tengah masak-masak, curi-curi dengar sekejap kita punya perbincangan ataupun apa yang kita nak sampaikan untuk hari ini. Kerana tidak ada sebab anda tidak dapat menonton kami, kerana bukan kami hanya di kaca TV saja. Betul. Kita ada stream secara HD ditonton di Facebook. Betul. Live juga sebenarnya. Jadi teruskan bersama dengan kami kerana hari ini seperti mana yang Syira katakan di pertengahan minggu ini dan kemudian saya rasa kira-kira menjelang mungkin 2 minggu lebih lagi nak naik sekolah dan juga hampir sebulan setengah lagi kita nak raya. Mungkin ada serba sedikit dilema-dilema ketua keluarga, mungkin ibu bapa di dalam merancang kewangan mereka menjelang naik sekolah dan juga raya yang bakal kita kongsikan sebentar saja lagi dalam topik kita pada hari ini. Tapi dah halang-halang tu juga nak fikir kadang-kadang orang perempuan ni, orang perempuan lah. Orang perempuan? Orang perempuan pasal ini Pak, cerita orang perempuan. Orang perempuan pastinya akan cari baju raya, akan cari fashion-fashion baru raya. Okey, kalau cakap tentang perempuan, selalunya kalau untuk saya dan juga keluarga, kita orang orang perempuan ni akan siapkan awal. 2 bulan sebelum, 3 bulan sebelum. Sebab apa? Sebab orang ramai yang tutup tempahan awal dan sebagainya. Tapi untuk lelaki sendiri, recycle ke macam mana selalunya? Saya sejujurnya saya memang pakai apa yang ada. Pasal saya dalam koleksi saya, percayalah cakap saya, kalau isi saya tengok semua warna dah ada. Setiap tahun saya akan tanya, okey, tahun ni warna apa? Saya dah ada belum? Dah ada, alhamdulillah. Okay. Tak payah belilah kalau dah ada. Tapi saya tak menghalang jugalah kalau dia kata nak tengok fashion-fashion baru dan sebagainya. Dan tak ketinggalan juga sebenarnya bukan saja kita yang ingin melihat apakah yang terbaru setiap tahun, tapi juga mereka fashion di serata negara juga cuba menzahirkan apa yang menarik dan berbeza untuk tahun ini. Untuk itu, jom kita saksikan paparan berkaitan dengan fashion raya untuk tahun ini. Jom kita saksikan. Tidak asing lagi nama di dalam industri fashion pakaian klasik dan tradisional, Bahari Ashid juga tidak ketinggalan dalam memperkenalkan rekaan-rekaan baru bersempena dengan pelancaran koleksi yang bertemakan Bisikkan Syawal. Berkonsepkan pakaian Melayu klasik yang tampak elegan dan terletak, Zahalina Abdul Rahman bersama suami Zailani Abdul Ghani ingin mengetengahkan koleksi busana Melayu yang kini sudah hampir 17 tahun di Persada Fashion Tanah Air. Kami tampilkan bukan barulah, ini kebaya lama tapi kita olah kembali, iaitu kebaya setengah tiang untuk kami tampilkan kepada generasi baru untuk kenalkan. Ya, setengah tiang tu macam mana, apa dinamakan kebaya setengah tiang. Cuma kami ada olahan sedikit disebabkan olahan kita tu menyesuaikan dengan keadaan masyarakat kini yang meminati kebaya. Cara yang macam mana, mungkin setengah tiang tu tidak berkancing, kita kancingkanlah ya, supaya dia nampak kemas dan cepat nak pakai, boleh pakai cepat. Bagi mereka, rekaan baju kurung mahupun kebaya yang bersahaja sesuai untuk dikayakan di semua majlis. Penggunaan jenis fabrik yang sesuai dan selesa juga memainkan peranan penting buat si pemakai, terutamanya ketika cuaca panas. Kalau kita perhatikan dewasa ni, anak-anak muda, generasi-generasi muda begitu tidak terdedah pada pakaian-pakaian tradisi kita. Jadi mereka tak kenal baju kurung, kebaya setengah tiang, mereka tak kenal. Mereka cuma kenal baju kurung moden,
baju-baju yang potongan-potongan daripada luar. Kami banyak menggunakan fabric cotton. Selain pada cotton, kita pakai cotton silk ya. Dan brocade. Brocade tu macam sinonim dengan Bahari Asyik lah, banyak pakai brocade. So itulah fabric-fabric yang memang sentiasa kami ketengahkan ya. Cantik bergaya di hari Lebaran namun tidak keterlaluan dan masih selesa untuk dipakai biarpun di rumah. Kali ni banyak yang idea-idea baru. So banyak corak-corak baru, desain-desain baru. So semua cantik lah yang saya tengok. Banyak-banyak benda, maknanya fresh lah yang baru punya desain. Saya memang minat sangat sebab dia more to klasik kuno. Tak banyak koleksi yang orang lain buat sebab dia banyak pada tradisional kuno yang lama. Kalau banyak pun yang orang lain buat ada edisi moden sikit diselitkan. Penggunaan tona warna yang pelbagai seperti warna gelap dan terang sedikit sebanyak dapat memberi pilihan yang meluas buat mereka yang menyukainya sekaligus dapat menyuntik inspirasi kepada semua penggemar fashion untuk tampil bergaya dan berkeyakinan. Wah, itu dia rekaan-rekaan yang menarik. Okey, tapi sejujurnya lah saya cuma nak bertanya kepada Syirah dan juga mungkin penonton jugalah. Wanita di luar sana kalau boleh kongsi apa sebenarnya trend pada tahun ni Raya? Trend pada tahun ni Allah tak perasan dah pula. Tapi macam saya sendiri setiap tahun tak ikut trend. Saya memang gemar baju kurung klasik yang pakai cekak musang yang panggil. Teluk Belanga. Cekak musang nak gimana? Teluk Belanga. Teluk Belanga letak satu kurung musang, baju kurung biasa. Itu selesa. Okey, baik. Kalau nak kata peplam-peplam ke apa ke saya kurang sikitlah. Tapi itu yang menarik. Sebenarnya saya baru bersembang dengan Syirah tadi. Sebenarnya wanita ni kelebihan dia, mereka boleh bergaya dengan pelbagai fashion yang berbeza, betul. Dengan detailing yang berbeza. Jadi mungkin itu hak anda, raikan diri anda. Tetapi dalam tempoh itu juga kita jangan lupa macam saya katakan awal tadi, bahawa tak lama lagi juga adalah di mana anak-anak kita juga akan naik sekolah untuk penggal ataupun tahun yang baru. Betul. Jadi mungkin juga kita tak boleh nak lupakan bajet untuk mereka, Syirah. Betul. Ini mungkin menjadi dilema kepada ibu bapa di luar sana, terutamanya mereka yang punya anak-anak bersekolah. Yalah, Farin, kita naluri ibu, kita naluri bapa. Kalau boleh kita nak sediakan yang baru untuk anak-anak kita dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana pula kalau kita sebenarnya memang dah ada kekangan, kita ada tanggungjawab, kita ada tanggungan yang lebih besar ataupun yang lebih memerlukan perhatian kita. Betul. Jadi bersama dengan kami pada hari ini, mungkin anda boleh berikan pendapat, mungkin sebarang dilema anda sendiri. Kalau nak tanyakan kepada saya, kita boleh bincangkan mana yang harus diutamakan, bagaimana secara bijak kita nak membahagi-bahagikan bajet kita untuk tahun ini. Jadi bersama kami dan jangan lupa itu apa yang tertera di sana adalah lontarkan komen anda di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kami. Betul. Tapi sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Saban tahun apabila menjelangnya musim kembali ke sekolah dan hari raya, pastinya semua persiapan serta keperluan kedua-dua perkara ini penting terutamanya bagi ibu bapa. Biarpun keduanya jatuh dalam waktu yang sama seperti tahun lalu, rata-rata di dalam keadaan ekonomi sekarang masih ada ibu bapa yang menghadapi kesulitan dalam menentukan bajet mana yang harus diutamakan. Justeru, masyarakat seharusnya lebih peka dalam menguruskan kewangan. Setiap individu ataupun keluarga perlulah lebih berpada-pada dalam berbelanja agar tidak terlibat dengan peminjaman wang yang berlebihan sekaligus menggunakan semua wang simpanan yang ada. Antara ciri-ciri aspek perbelanjaan yang boleh dititik beratkan adalah seperti harga baju raya dan harga baju baru sekolah, kos untuk pergi dan balik ke kampung halaman serta jumlah yuran sekolah yang harus dibayar. Dengan adanya ilmu serta pengetahuan untuk mengendalikan dua bajet penting ini, pastinya dapat membantu untuk lebih berhati-hati dan berbelanja bergantung kepada keperluan. Persoalannya, bagaimanakah cara yang terbaik bagi ibu bapa untuk kendalikan dua bajet ini dan yang mana yang harus diutamakan? Baik, itu dia serba ringkas laporan yang dikongsikan untuk membuka topik kita pada ini. Cukup ringkas tapi padat. Kalau kita dengar tadi, banyak perbelanjaan yang harus kita ambil kira, tetapi mungkin juga dilema apa yang perlu kita berikan panduan kepada para penonton adalah bagaimana kita nak merancang dengan baik. Mungkin dah ada kira-kiranya, tapi mungkin kita boleh perbaiki lagi. Betul. Kalau kita dapat lihat di social media, di Facebook, ramai yang berkongsi mereka berbelanja secara berperingkat ataupun dah mula berbelanja ikut kemampuan mereka dari bulan 12 lagi, bulan 1 kumpul sikit
sikit. Betul. Tapi kalau kita nak tahu sebenarnya cara berbelanja dengan lebih berkhidmat ataupun apa yang boleh dibuat oleh ibu bapa ini terutamanya mereka yang ada anak yang ramai. Kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Fariza Mat Syam selaku pengarah Institut Islam Hadari UKM. Selamat datang. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Dan juga di sebelahnya Farin. Cik Samsudin Kadir, pakar kewangan yang tak asing bersama dengan kita. Lebih mesra dengan panggilan Cik SK lah. Baik, terima kasih bersama kita pada hari ini. Dan insya-Allah hari ini kita akan berkongsi bersama mereka bagaimana kita dapat memandu para ibu bapa khususnya di dalam mengatur ataupun menyelesaikan dilema yang mereka hadapi sekarang ni. Okey, baik. Tadi kita dah ceritakan sekolah pun nak naik, puasa dah dekat, raya tak lama lagi. Jadi mungkin Prof boleh ceritakan bagaimana ibu bapa ni harus membahagikan perbelanjaan antara raya tu dan juga sekolah. Yang mungkin boleh kita mulakan dari sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Fahrin dan juga Syira. Ini adalah satu topik yang sangat sesuai pada waktu ini kerana kita tak lama lagi menyambut bulan Ramadan dan juga sekolah dan juga raya. Jadi ini merupakan satu cabaranlah kepada ibu bapa dalam konteks kos sara hidup yang tinggi. Jadi bagaimanakah cara untuk kita mengatur dan menyusun keuangan, itulah yang paling penting. Jadi saya ada bagikan 3 keadaan lah mungkin yang boleh kita praktiskan. Okey, yang pertama sekali ialah kita kena perlu merancang bajet itu atau belanjawan kita secara berhikmah. Saya sebut hikmah kerana hikmah itu ialah meletakkan sesuatu di tempatnya dan ada keadilannya di situ. Jadi yang pertama sekali ialah hikmah itu ialah perlu ada perbincangan antara ibu dan bapa ataupun suami dan isteri. Maknanya kita bentangkan betul perbelanjaan kita di mana sumber-sumber keuangan kita yang ada ataupun ada tambahan-tambahan di mana dan banyak mana yang kita ada dan banyak mana yang kita boleh belanja. Kalau kita lihat hari ini pada kerjaan pada tahun 2024 ada menyediakan 7 jenis bantuan keuangan. Jadi antaranya yang pertama ialah bantuan kewangan awal persekolahan yang sebanyak RM150 setiap orang murid. Yang ini untuk semua, tak kira B40 atau sebagainya. Yang kedua ialah keperluan barang-barang dapur untuk B40 sebanyak RM1,200 dan juga ada bantuan keuangan panggil tunai rahmah sebanyak untuk B40 juga sebanyak RM2,500 dan yang terkini untuk penjawat awam ialah sebanyak RM2,000. Jadi saya berpandangan semua bantuan-bantuan ini adalah satu sumber tambahanlah kepada ibu bapa dan bagaimana ibu bapa itu perlu berhikmah dalam merancang betul-betul mana yang perlu, mana yang tidak. Jadi step yang kedua ialah kita amalkan prinsip al-aulawiyat. Dalam Islam disebut al-aulawiyat ataupun keutamaan, priority. Jadi kita bincang suami isteri, kalau anak yang dah agak matang, kita pun boleh ajak berbincang. Apa yang kita boleh berbelanja, apa yang kita boleh beli, apa yang kita tidak boleh beli dan supaya semua anak-anak memahami situasi keuangan. Yang kadang-kadang menjadi dilema kepada ibu bapa ialah apabila ibu bapa tidak berterus terang dengan anak. Kadang-kadang kita saja menanggung, kita rasa susah hati dengan bajet kita yang sedikit, tetapi anak tidak memahami. Tidak sama zaman kita dulu. Zaman kita dulu kita boleh lihat kesusahan ibu bapa. Jadi kita banyak melahirkan empati kita dan kita tidak request banyak, demand banyak. Tetapi hari ini anak-anak perlu kita mention apa yang kita ada, apa yang kita tak ada. Betul. Dan apa yang perlu kita prioritikan untuk dalam tempoh ini. Jadi itu perlu memilih keperluan yang perlu betul penting dan yang tidak penting mungkin kita boleh kebelakangkan dulu dan perlu jelaskan dan bincang kepada anak-anak supaya anak-anak memahami. Dan yang ketiga perlu ada kita tanamkanlah sifat jangan membazir, la tubazziru, dan itu perlu jelaskan kepada anak sebab hari ini tuan-tuan dan puan-puan kita lihat anak-anak ni tak sama dengan kita dulu dia kerana ada pengaruh dan sebagainya. Jadi kalaulah anak-anak itu tidak dididik daripada awal dan tidak dibawa perbincangan, mungkin bagi mereka itulah satu keperluan yang tidak memahami ibu bapa mungkin tidak dapat memenuhinya. Jadi kita perlu tanamkan sifat jangan membazir itu seperti mana dalam surah Al-Isra ayat 26 hingga 27 yang mengatakan bahawa bismillahirrahmanirrahim wala tubazzir innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin
wa kana syaitani li rabbih kafura. Dia yang memberi maksud janganlah kamu membazir, kerana pembaziran itu yang melampau itu adalah kawan kepada syaitan, dan syaitan itu adalah satu makhluk yang sangat kufur di sisi Allah SWT. Jadi kita perlu tanamkan amalan itu pada anak-anak dan juga kita juga sebagai ibu bapa, ya. Insya-Allah kalau ada semangat itu, 3 perkara itu, berhikmahnya, al-aulawiyat dan juga jangan membazir, insya-Allah kita dapat untuk atur dan susun bajet dan keuangan kita antara bajet raya dan juga bajet sekolah. Okey, baik. Jadi kita sedia maklum dan kita faham ada bantuan-bantuan kerajaan yang diberikan kepada para ibu bapa dan sebagainya untuk membantu sebagai bajet tambahan untuk membantu ibu bapa untuk hadapi buka sekolah dan juga raya. Sebelum kita ke soalan yang lebih mendalam untuk kewangan kepada Encik Syamsuddin, kalau boleh saya tanyakan terlebih dahulu, raya dan juga buka sekolah, kedua-duanya penting untuk anak-anak, tapi yang mana satu keutamaan sebenarnya? Okey, bagi saya dua-dua dia bergantung pada keluarga, bergantung pada anak-anak. Ada anak dia lebih nak beraya dan dia tak kisah pakai pakaian lama. Jadi bagi saya tanya anak tu dulu. Ya, tanya anak. Bagi contoh, pilihan. Bagi pilihan. Saya anak saya sekolah rendah, sekolah menengah saya tanya. Sekolah rendah daripada 3 orang sekolah rendah, seorang je nak kasut baru. Okey, tanya. Jangan kita terus beli. Memang sebagai ibu bapa kita memang nak bagi yang terbaik. Ya. Kadang kita ada halangan macam Prof sebut tadi. Yalah, keutamaan kena bincang, kena bawa dia bersama. Sebab kalau kita tak, yalah, zaman dulu kita nampak ayah kita balik berpeluh-peluh. Sekarang tak ada pakai kod, pakai tie apa, sebenarnya dalam otak tu yang berpeluhnya. Yang anak tak nampak. So kena bawa mereka bersama. Contoh nak sebut peruntukan pun boleh. Bagi saya cuma tengok ada anak dia mungkin lebih pada sekolah, ada anak lebih pada raya. Okey, tapi dia tak sama. Saya nak tambah juga. Okey, yang dikata putus akhirnya, keputusannya adalah tetap kepada ibu bapa. Okey, jadi sekarang ni dua-dua kita katakan penting. Tapi selalu yang akan menjadi garis pemisah ialah keperluan atau kehendak. Jadi dalam dilema ni, macam mana kita nak tentukan mana yang keperluan, mana yang kehendak, dan kita nak beri kefahaman kepada keluarga kita. Okey. Kalau untuk anak bagi saya sebab pakaian, jadi bagi peruntukan, contoh kita ada dah peruntukan. Kalau contoh dia nak mana kita okey setiap anak macam saya pernah buat saya buat ada 1 tahun saya buat peruntukan je. Okey, ni peruntukan, pilih sendiri nak beli apa. Oh, okey. Itu tahun tu saya buat macam tu. Jadi saya nampak okey, dia ada kelebihan. Ada anak yang lebih bagus apabila kita bagi peruntukan. Ada anak kita tanya nak apa? Nak apa? Apa yang nak beli, apa yang tak nak. Ya. Dan jangan terkejut, ada anak saya salah seorang anak saya tahun lepas ni saya try buat juga. Dah duk uruskan adik dia, tak sempat nak uruskan kakak dia. Okey. Dia tak sempat nak uruskan dia, saya tak beli baju baru setahun tu semua tak ada beli. Okey. Dan dia sedang esok nak duduk SPM yang subjek yang terakhir lah. Tak sempat beli, dia pun tak kisah. Katalah kewangan dapat anaknya tu bagus. Kewangannya lebih ketat lagi tahun ini. Dan sebenarnya kalau katalah hanya boleh memilih salah satu, macam mana kita para ibu bapa nak buat keputusan? Okey, dia paling bagus ambil baju suruh anak buat keluarkan semua, tanya dia yang mana yang elok boleh guna lagi. Recycle. Jadi kalau yang dia ada setengah anak dia tak nak, dia nak semua baru. Tapi tak betul, apa. Tapi tengok pula kadang dia nak baru tapi dia jaga betul-betul bagus. Yang tu kita kena reward juga. Sebab dia jaga, kita akan sebut okey dia boleh beli baru. Kenapa boleh sekarang baju dia masih padan tapi dia jaga macam mana? Kita tanya anak-anak lain. Betul. Dia paling ni, dia tak membazir, tak merosakkan barang. Saya kira ini adalah masa yang terbaik juga untuk kita mendidik anak-anak lah. Jadi lebih matang, membuat keputusan bersama dan memberi justifikasi. Dia tak boleh pukul rata untuk semua anak. Sebab masih ada anak dia membazir banyak, macam Prof sebut isu membazir. Ada anak dia berjimat, jadi yang membazir macam mana kita nak deal dengan dia. Sebab ni rosak tak boleh lah. Siapa yang tak rosak barang macam beg. Dulu saya sebut okey, kalau siapa tak beli beg baru, contoh beg baru 50. Nak guna beg lama, okey dapat duit cash RM25. Separuh daripada tu. Dia ada banyak game yang kita kena buat, tak boleh nak pukul rata. Bermakna Farin, ini juga penting untuk kita didik anak-anak kita untuk jaga barang, untuk hargai barang. Betul juga. Untuk jaga. Kalau awak nak guna yang baru, yang nampak baru, yang masih elok, kena jaga barang baik-baik. Betul. Okey, dan saya suka dia bila isunya sebab sekarang ni buka sekolah bulan 3, tak ada isu macam tahun baru malu nanti kawan pakai baju lama. Dulu saya nampak isu yang rakyat ataupun kita berhadapan, anak rasa malu sebab pada 2 Januari ke 3 Januari betul, semua pakai baju. Jadi bulan 3 ni kita tak rasa dia macam New Year. Faham. Jadi bila tak rasa, saya tengok orang pakai lama pun tak kisah. Itu kelebihan sedikit lah.
Dan seperti mana Prof kata tadi, kita dah ada RM150 paling kurang yang semua orang dapat T20 ke whatever. Yang tu pun boleh settle untuk kalau kita pergi ke sekolah. Saya tengok kalau untuk sekolah menengah memang cukup RM150. Ada yang kena RM110 untuk beli buku-buku latihan. Di sekolah yalah, untuk kasut dan sebagainya, tengok bilangan anak lah. Dan cuba kalau boleh tahu ni, untuk sekolah menengah jangan kita beli, kita suruh dia yang cek bila tarikh nak pergi cari, suruh dia cari apa barang yang dia perlu beli. Jangan kita ni yang sekolah menengah. Sekolah menengah yang saya sewa. Macam anak saya tahun ni, anak sekolah menengah saya suruh dia uruskan sendiri. Dan bagi tahu kat ayah berapa peruntukan. Masa tu baru kita negotiate dari segi membazir dan sebagainya lah. Ayah ni dah beli tahun lepas tak guna pun. Dan saya kata buku pun beli yang kita tengok tahun lepas kita dah beli, ada benda yang kita tak guna tak. So jangan beli lagi buku latihan yang itu, kecuali masa nak guna je. Baik. Okey. Ini ada satu komen daripada penonton kita di Facebook. Okey, saya petik daripada Nurul Atilia ni kan. Dia kata setiap bulan suami bagi duit, belanja saya akan selitkan sedikit untuk saya simpan dan saya akan gunakan bila perlu. Kalau baju sekolah dan keperluan lain masih elok, gunakan dulu. Tak perlu membazir. Begitu juga baju raya. Sebab bagi saya kalau ada duit, hari raya. Wah. Betul juga Dan satu lagi kalau boleh saya bacakan daripada Lizi. Okey. Saya tengok sekarang barang naik, semua naik. Yang ada anak atau tak ada anak, bajet kewangan tinggi juga. Kadang-kadang lari bajet. Kerja pun sekarang pakai bajet juga. Barang dapur RM300 atau RM400 juga. Yang ada anak lagi tinggi perbelanjaannya. Semoga kita dapat bajet. Semoga diberikan kemudahan untuk ibu bapa daripada Nurhaliza. Maafkan saya, Nurhaliza dari atas Banting. tu dia jauhi dia tu ya tu. Okey, tak apa. Terima kasih Nurhaliza. Okey, baik. Kalau boleh saya petik sedikit kata-kata daripada Encik Syamsuddin tadi. Baju-baju yang lama yang masih elok boleh lagi diguna pakai, tetapi dari sudut psikologinya, anak-anak ni kadang-kadang dapat beg baru, dapat baju baru, semangatnya baru katanya untuk pergi ke sekolah, nak diraikan untuk pergi sekolah. Tetapi kalau itu sahaja kemampuan yang ada, perlu pakai tahun lepas punya, ada kekesan psikologi kepada anak-anak sebetulnya? Ya, terima kasih Syirah. Tapi betul ya, anak-anak ini memang ada emosi dia ya, maknanya psikologi, katakan begitu excited ya. Tetapi kita sebenarnya generasi sudah berubah. Saya lihat berdasarkan pada pemerhatian dan juga pengaman anak-anak kita sendiri ya. Psikologi mereka sudah berubah, cara style mereka pun sudah berubah. Sebenarnya antara baju raya dengan baju sekolah, saya perhatikan mereka lebih excited kepada baju raya. Sebab apa? Sebab bulan Syawal adalah hari kemenangan bagi mereka kerana telah berjihad pada bulan puasa. Jadi mereka ingin meraihkan bulan Syawal itu dengan penuh gembira. Tetapi hari ini seperti mana disebut oleh tadi, baju sekolah itu bukan satu yang keutamaan excited untuk anak-anak lah. Kecuali saya lihat kalau darjah 1. Mungkin darjah 1 dia excited. Tapi kalau dah macam anak saya juga dah tingkatan 5, misalnya tingkatan 4 ya, ataupun sekolah rendah pun darjah 5, darjah 6, dia tidak excited lagi untuk setiap tahun tu beli baju baru. Malah kalau kita tawarkan pun mereka kata baju lama pun boleh masih dipakai lagi. Ini bukan bermakna kita tidak mengutamakan pendidikan, tidak. Itu hanya dari segi fizikal ya. Tetapi pendidikan itu sebenarnya bukan soal baju, soal baju sekolah, kasut sekolah. Kalau ada masih boleh pakai lagi. Tetapi pendidikan itu sebenarnya ialah dari sudut pembelajaran itu, proses itu sebenarnya kita beri keutamaan. Ya, maknanya kita sokong psikologi mereka, emosi mereka ialah untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dari sudut belajar di sekolah dengan semangat baru, dengan motivasi baru dan tidak terletak di bajunya, bagnya kan. Semua baru tu. Ya, semua baru. Itu yang kita perlu didik daripada awal ya. Contohlah pengalaman saya seorang ibu yang ada 5 anak bersekolah kan. Maknanya tak pernah pun maknanya begitu excited untuk pergi baju sekolah apa semua, kecuali memang dah tak padan ataupun sebagainya ya. Jadi bukan keutamaan, tetapi yang excited ialah apa semangat baru yang perlu dibawa ke sekolah ya. Itu saya sebut tadi, kalau Syawal ya, mereka agak excited sebab Syawal itu sebab hari kemenangan bagi mereka. Namun begitu sebagai ibu bapa kita perlu bijak juga ya dalam berbelanja. Kalaulah misalnya
orang lelaki ni kan baju Melayu dia sebenarnya pakai tu jarang-jarang. Ya, kan? saya pun dah cakap tadi. Ya, kita jarang-jarang pakai. Saya dengan Cik Samsudin pakai tahun lepas punya ni. Jadi kadang-kadang baju yang tahun lepas itu boleh pakai lagi ataupun 2 tahun lepas boleh pakai lagi. Terutama sekali ibu bapa lah. Saya tengok kalau para suami, para bapa lagilah kan jarang pakai. Kan? Anak-anak mungkin dia membesar tapi kalau ada boleh pakai tidak ada masalahnya. Ya. Cuma perempuan lah dia biasanya dia ada psikologi dia complicated sikit. Tetapi tak ada isu, maknanya baju Melayu yang mahal sebenarnya ya. Boleh dipakai lagi. Jadi bagaimana kebijaksanaan kita mengatur dan mendidik dan menjelaskan kepada anak mengapa kita tidak perlu bertukar setiap tahun dan sebagainya. Ya. Jadi keperluan, prioriti itu kalaulah misalnya kita betul-betul ketat bajet kita. Ya. Makna keperluan mesti di pendidikan. Makna beli buku yang perlu. Buku pun saya setuju tadi. Sebab bila kita hujung tahun, bila kita kemas-kemas buku, banyak buku nota-nota yang besar. Masih belum guna lagi. Masih kosong, 1-2 halaman. Jadi kita menyeru para guru juga, adakah perlu, sebab kan kita dapat satu keping senarai yang kita perlu beli di koperasi itu, perlu betul-betul tak perlu. Sebab saya perhati kadang-kadang 3-4 buah buku yang besar tu, notebook yang besar tu, pelajar hanya pakai 1-2 halaman saja. Lepas tu banyak lagi. Kalau kita zaman dulu memang kita potong kan. Kita kritis zaman dulu. Kita potong, kita pakai lagi. Tapi anak-anak hari ni kadang kita nak ibu bapa pun nak mudah beli saja ikut senarai, beli yang baru ya. Tapi kita mohonlah juga guru-guru kalau tak guna jangan disenaraikan dalam tu. Ibu bapa ni dia macam tu kalau dah senarai dia begitu concern nak beli juga ya. Tapi bila kita tengok hujung tahun sebenarnya banyak tak guna. Ini pengalaman kita. Jadi itulah maknanya untuk dalam berjimat ini sebenarnya kedua-dua pihak. Mana di ibu bapa dan juga di pihak sekolah. Lihat betul teliti, betul ke perlu buku latihan itu, betul ke perlu buku not yang besar-besar yang itu sebenarnya bila di hujung tahun kita lihat tidak digunakan. Mana boleh kita ringankan, kita ringankan. Kita ringankan sebab beban ibu bapa hari ini memang sangat ketat. Ya. Even kita yang M40 pun sebenarnya kita sangat terasa kerana kos hidup kita tinggi. Ya. Dan yang penting sebenarnya ialah proses pembelajaran tersebut. Itu. Baik, kalau itu kita dah nampaklah kata kunci keutamaannya daripada semua yang kita bincang kat mana tadi, dia lebih kepada pendidikan. Baik. Kerana saya teringat kata-kata Hamka. Dia mengatakan bahawa pendidikan itu adalah cahaya kehidupan dan juga pendidikan itu adalah pelaburan di masa hadapan. Jadi kalau kita melabur sedikit untuk pendidikan, is okay. Ya, raya itu kita kurangkan belanja di mana-mana, terutama sekali soal makan dan sebagainya. Okey, baik. Kita dah dengar tips, nasihat daripada tetamu-tetamu kita di studio, tapi kita nak dengar juga pandangan orang ramai mengenai topik kita pada hari ini. Jom kita dengar. Kita dengarkan. Pada pendapat saya, bajet sekolah lah lebih penting. Yang mana kita nak utamakan pendidikan anak-anak. Kalau raya tu kita boleh je utilize apa-apa yang dah ada kan. Kalau sekolah ni sebab dia perlukan benda-benda baru, silibus baru. Kita sekolah sebab kita ada beberapa anak, so dia orang boleh guna pakai daripada abah atau kakaknya lah. Dan kita limit lah penggunaan. Kalau nak beli satu pasang ada yang baru dan yang the rest tu kita boleh guna pakai apa yang dah sedia ada lah. Bajet sekolah dengan bajet raya. Bajet sekolah lagi penting. Saya jenis yang pentingnya pendidikan. Bukan bermakna raya tak penting kan. Raya memanglah penting. Tapi raya every year kot. Setakat yang boleh tu okey dah. Tapi kalau pendapat saya nak bagi dua-dua tu, satunya masa tu lain-lain. Raya bukan masa time kat sekolah. So untuk buka sekolah tu, bajet kita boleh siapkan awal-awal. Maybe plan untuk 3 bulan, 4 bulan ahead. Itu penting lah. Sama juga untuk raya. Bagi saya dua-dua penting, tapi kita kena berpada-pada lah untuk spend duit untuk dua-dua ni. Sebab baju sekolah kalau tahun lepas punya masih boleh pakai lagi baik semula kan. Tapi macam yuran, buku semua pun kita kena beli yang baru sebab bila dah move untuk next year dah jadi tahun baru kan. Untuk raya pula bagi saya sunnah tu pakai pagi raya je. Tapi boleh juga pakai baju yang masih nampak baru. Tak semestinya kena beli baju baru. So berpada-padalah untuk dua-dua. Tapi
kalau kita dengarkan baik-baik tadi Syirah, sebenarnya ramai yang setuju dengan cabaran ekonomi pada 2024 ni. Ramai yang lebih memilih untuk berhati-hati dan cuba untuk berbelanja dengan berhemah. Betul. Tetapi mungkin ramai juga di luar sana yang mungkin kurang ilmunya, pengetahuannya. Ini yang kita perlukan bantuan Cik Samsudin sendiri. Katalah untuk tahun ni banyak sangat kalau kita nak kirakan dari segi senarai, sekolahnya dan juga raya. Okey, tapi apa yang kita nak tahu, apa yang harus kita letakkan di carta teratas dalam setiap pengiraan kita tu untuk raya dan sekolah, barulah yang lain-lain. Ada apa pendapat? Dia seperti mana Prof sebut tadi, pembaziran. Dia sebenarnya tengok contoh untuk sekolah, kita hantar untuk sekolah untuk ilmu je. Mana priority on ilmu. Janganlah kita sampai tak beli buku yang cikgu suruh yang betul-betul nak guna. Okey, kalau macam contoh raya. Okey, yang wajib untuk raya tu sahlah ikut Islam. Saya tengok harga dia RM7, RM8 je. Iaitu zakat fitrah je. Betul. Sebab, itu kena dulu kan sebab, yang tu je. Yang lain ni kuih raya tak ada hadis. Sesungguhnya sesiapa yang ada kuih almond London di rumah maka berbahagialah sampai jannah tak ada. Duit raya kita ikut Cina. Memang saya baca buku Chinese Dilemma, dia kata orang Melayu dan India tiru orang Cina bagi duit raya mulai merdeka. Saya pergi tanya orang hidup lagi, sekarang dah 90 lebih umur dia, sebelum merdeka tak ada. So sebenarnya tengok keperluan. Sebenarnya raya ni sebenarnya paling penting make sure kita dapat sembahyang solat raya, bayar zakat fitrah. Itu je. Kalau ikut, dan kalau tengok diperbanyakkan malam raya tak guna duit pun. Pergi masjid ikut jalan lain, balik masjid ikut lain, sama je minyak dia. Yes. Betul. Lepas tu makan sedikit sebelum kita pergi solat. Itu sahaja. Okey. Tapi yang lebih-lebih tu itulah mungkin termasuk, dan kalau mampu tak apa. Tapi kalau kita tak cukup duit, kita pergi buat benda-benda lain daripada yang tu, itu dah kira membazir. Okey, Cik Syamsuddin, macam mana dia pula? angkat tangan betul-betul macam anak murid ada soalan. Silakan. Okey, Cik Syamsuddin, macam mana pula untuk kita nak bahagikan perbelanjaan kita untuk pastikan cukup? Kita balik kampung dengan duit minyak, dengan duit tol, dengan duit nak bagi mak ayah kalau ada anak-anak saudara. Kita ni nak jaga hati anak saudara, bagi duit rayanya lagi. Encik Syamsuddin, pendapat Encik Syamsuddin sendiri? Mula-mulanya senaraikan sebab nak tahu cukup tak duit. Sebab itu yang terbabah guna kad kredit dan sebagainya. Tak kita nak balik raya ataupun banyak orang kempau duit raya anak. Tapi tak boleh tu. Yalah, memang tak boleh. Tapi kalau dia balik dan dia malu kan kalau orang bagi duit raya ke anak dia, itu yang isunya. Kena standby. Tukar duit siap-siap walaupun kita tak nak bagi duit raya. Okey. Tukar duit kecil RM1 tu. Tak apa, lepas ni kalau tak ada balik, masa balik tu kalau let's say dapat selamat lagi duit banyak, itulah guna untuk isi minyak. Kalau tidak, kita akan habis duit lebih teruk daripada orang yang sedia duit raya. Contoh kita ni, orang bagi ke anak kita. Kita tak sedia ni. Alamak, orang bagi ke anak aku. Dah sebersalah. Itu yang kena balas. Apabila balas dalam poket ada duit RM5 dengan 10 not je. Tak kena bagi salah satu. Bagi yang besar. Jadi sedia terus duit. Sedia tu, dan kalau boleh tengok prioriti lah, tengok nak bagi kat siapa, biar ada senarai kat kalau kita duduk di KL ni, senarai tu yang kita nak bagi kat siapa, nak kira duit tu. List nama tu. List. Sebab nanti akan terbabas. Orang datang, alamak dia bagi kat anak kita depan kita. Betul. Itu yang banyak saya nampak orang sangkut, dan duit dia tak kira duit minyak. Duit minyak memang sama ada baki tu nak simpan dalam kereta pun tak apalah, RM50 dan boleh takut nanti nak babas. Mana jangan letak dalam poket. Duit balik. Kalau orang yang tak boleh nak jaga, nak kontrol, letak dalam kereta. Tak apalah kalau ada 2 kad lagi bagus. Ataupun memang touch and go tu memang kau untuk tol je. Tu tak ada masalah sebab sekarang dah boleh beli barang online guna e-wallet. Yang tu takut duit tu habis, tak nak balik pula tak ada duit tu, yang pau duit anak. So kena ada terus jumlah dia. Kalau tak nak, letak dalam kereta, letak duit tu. Memang kalau letak duit, mana kita nak isi minyak tengah jalan tu, at least ada. Sebab saya rasa Encik Samsudin sebenarnya saya mencelah. Yang terbaik mula dari sekarang ni, kita dah senaraikan apa yang kita bayangkan, jangkaan kita, harapan kita. Tak apa, senaraikan semua dulu, kemudian baru kita tengok mana ni kan. Betul. Yang senarai tu bagi saya wajib sangat sepanjang saya dah 23 tahun dalam kewangan. Kalau saya buat kursus kewangan 30 orang yang tak bermasalah 27 orang akan berbelanja lebih daripada gaji. So bila buat senarai tu baru kita tahu kita tak boleh nak beraya macam orang lain beraya. Memang tak boleh. Kena ikut kemampuan diri kita. Ya, sebab bila senarai, alamak memang tak cukup. Tak cukup. Cuba buat senarai raya, ambil baju raya apa, bagi 12. Kalau kita nak tahu berapa kos raya, simple je. Ambil untuk baju raya kita berapa lay tu, anak isteri bagi 12. Kuih raya saja satu balang berapa sekarang? 40. Lebih kurang. 40 berapa balang rumah kita, berapa balang rumah mak kita, rumah mak mentua. Berbalang-balang tu. Contoh kalau let's say 10. 10 dah 400 bagi 12 dah RM30 lebih sebulan kena simpan duit untuk tu.
Memang tak cukup. Sudahnya kadang-kadang kuih raya tu sampai ke tahun depan pun ada lagi kan. Itu bazir lah. Boleh recycle tu tahun depan. Dan beli sikit-sikit. Beli kuih raya pun beli sikit kat rumah mak mentua. Tiba-tiba habis boleh beli lagi sebab saya kedai buka pun hari raya pun. Betul. Sekarang ni kuih raya jual setengah tahun sebenarnya. Saya suka bila Encik Syamsuddin kata bila orang dah bagi duit raya kat anak kita pun dah jadi serba salah. Kita pun nak duduk pun dah tak selesa, nak cari duit kok mana ada yang selesa dan sebagainya. Profesor sendiri, wajar ataupun tidak sebenarnya untuk kita berbelanja terlebih hanya disebabkan untuk jaga hati orang sekeliling ni? Dan juga mungkin kalau boleh saya menambah, berbaki masa juga kita ni, ialah kita suka ikut trend. Betul. Kita suka membanding. Orang tu ada, kita nak ada. Kita mesti sama. Jadi bagaimana kita nak mendidik diri kita sendiri? Pertama sekali, kita kenang balik, kita remind balik pepatah Melayu mengatakan bahawa ukur baju di badan sendiri. Besar maknanya itu falsafah terbalik pepatah Melayu tersebut. Ya, maknanya kita tak boleh ikut orang. Memang betul kadang-kadang serba salah sebabnya orang bagi kita duit raya seperti mana yang disebut tadi, kita tak bagi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, itu bukan satu kewajipan. Kita ingat bukan satu kewajipan menyambut Syawal. Sebab kita dah banyak belanja juga dalam bulan puasa dan sebagainya. Seandainya lah kalau kita benar-benar tidak mampu, maka kita tak perlu rasa malu atau bersalah. Dan saya pasti keluarga kita memahami keuangan kita. Dan keluarga kita, adik-beradik kita, anak-anak saudara kita, dia faham kita ni maknanya gajinya setakat mana. Ataupun kita pun sendiri faham adik-beradik kita yang tak boleh bagi tu, kita tahu pendapatannya setara mana. Jadi kita pun tak perlulah orang kata tunjuk dalam bentuk emotion dan sebagainya menunjukkan bahawa kita bagi dia tak bagi kan. Tetapi sebaliknya kitalah yang berkemampuan ini yang memberi kepada yang tidak mampu. Itu sepatutnya yang kita tanamkan. Bukan yang kita mengharapkan bahawa bila kita bagi, kena ada juga orang lain bagi pada anak kita. Itu sudah tidak betul. Sebab itu sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita perlu didik jiwa kita bahawa kalau orang tak bagi, kita kena faham situasi dia. Kalau kita pula yang nak bagi ni kerana kita ada lebih rezeki sikit, kita nak berkongsi, maka kita bagilah dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Jadi tak perlu ada rasa bersalah. Even kalau ada pentingkan dulu keperluan kita yang sebenarnya mengikut kemampuan kita. Jadi buanglah budaya nak bagi duit kalau kita tak mampu, tak perlu pun ya. Tapi kan Prof, sebenarnya kan kalau kita lihat tekanan daripada orang luar dengan zaman media sosial dan sebagainya kan. Tadi Prof kata tak apa, memahamilah apalah dan sebagainya kan. Tetapi macam mana kita nak mendidik diri ataupun pihak luar atau sebagai masyarakat? Tahun ni semua orang menghadapi masalah, cabaran yang berbeza-beza. Jadi kita ni sendiri jangan membanding, jangan mengutuk atau tahun lepas bagi banyak, tahun ni bagi sikit. Pakai kereta besar, handbag cantik, bagi sikit. Itu sebab saya sebut tadi kita perlu didik jiwa kita. Kita perlu didik jiwa, itu dipanggil tazkiyah an-nafs kalau dalam psikologi Islam. Perlu didik jiwa kita, jangan membanding-banding ataupun jangan mengungkitlah kalau tahun lepas bagi, sebab semua orang faham sekarang kos hidup tinggi. Saya yakin masyarakat di sana kalau kita tak bagi duit kali ini contohnya lah, saya yakin mereka tak kata apa-apa. Dan satu cabaran, cabaran anak-anak muda terutama sekali apabila lifestyle itu dilihat dalam media sosial. Kami ada buat kajian ya, diketuai saya ada buat kajian stres dan hubungannya dengan kesan media sosial dari sudut psikologi ya. Di kalangan remaja, hasil kajian itu menunjukkan dua perkara yang menyebabkan mereka stres ya, iaitu pertama akademik kerana ada perbandingan. Bila berjaya tu di dalam tu, so yang kurang itu memang ada rasa stres. Ini dapatan hasil kajian lapangan kami ya. Dan yang kedua ialah lifestyle. Lifestyle itu membuatkan remaja rasa stres sebab melihat lifestyle orang lain. Orang lain ada gadget, ada itu, ada ini mungkin ya. Jadi menyebabkan mereka tertekan. Mungkin kita juga orang dewasa kan. Jadi perlu didik jiwa kita mengikut kemampuan tadi, dan orang lain juga jangan mengejek atau menghina kalau orang lain tidak mampu untuk bagi seperti mana. Sebaliknya kita terapkan budaya yang mampu bersedekahlah kepada yang kurang mampu. Okey, baik. Jadi masa sangat mencemburu kita, tapi saya kira alhamdulillah banyak input yang telah diberikan oleh Cik Syamsuddin dan juga Prof sama kita pada hari ini, Syirah. Betul. Dan kita harapkan episod kita pada hari ini dapat membuka mata kita semua, ingat ukur baju di badan sendiri dan juga pendidikan perlu diberi keutamaan. Benar. Okey, baik. Ada banyak lagi perkongsian kami untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Prof dan juga Cik Syamsuddin bersama kita pada hari ini. Kepada anda semua para penonton, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Kita berehat seketika. Wanita hari ini.
telah ku cuba semuanya untukmu, padamu. Telah ku beri semua apa yang kau inginkan. Apalagi kau mahukan, ku coba lakukan. Oh Tuhan, ku cinta dia. Oh Tuhan, ku sayang dia. Oh Tuhan, jagakan dia untukku bila aku tiada. Apalagi pintamu, kan ku coba turuti. Ku serahkan semuanya, jiwaku, ragaku. Oh Tuhan, ku cinta dia. Oh Tuhan, ku sayang dia. Oh Tuhan, jagakan dia untukku bila aku tiada. Oh Tuhan, ku cinta dia. Oh Tuhan, ku sayang dia. Oh Tuhan, jagakan dia untukku bila aku tiada. Oh Tuhan, dia segalanya. Nadiku juga nyawaku, selamanya hanyalah dia. Tetap ku cinta ke akhir nyawa. Arul Rashid, jagakan dia. Arul, jom kita tengok dekat Facebook kita. Peminat awak luar biasa. Proud. Terima kasih. Rasa bangga pula orang kampung. Okey, cakap terima kasih sikit kat peminat tu. Terima kasih. Hai peminat sikit. Okey, dan bukan itu saja lagu Jagakan Dia tadi juga kabarnya sedang trending di YouTube. Wow, tapi betul. Arul, apa sebenarnya menarik perhatian kita semua adalah anda sangat terkenal di TikTok dengan jutaan tontonan dan kemudian akhirnya dah kira kalau dikabarkan 10 tahun di media sosial akhirnya ingin bergelar penyanyi. Jadi apa perasaan dan apa yang memberanikan Arul untuk kini bergelar penyanyi? Nervous bang, sekejap. Dia sebenarnya tak ada terniat pun. Okey. Sebenarnya saya menyanyi tu, saya saja je dekat TikTok. Okey. So bila tiba-tiba Abang Aiman Siddiq, pencipta dan juga penulis lirik untuk lagu ni. Okey. Dia ada approach saya tahun lepas. Okey. Jadi masa tu kita dah bincang memang nak jalan lah, tapi disebabkan Abang Aiman pun busy, saya pun busy, jadi kita diam macam tu je. Hold dulu. Kita hold dulu. Okay. Jadi macam tak ada apa yang saya cakap, tak apalah, tak ada rezeki kan. Tiba-tiba awal tahun ni Abang Aiman contact balik. Dia cakap, okey, jadi kita akan ada lagu untuk kau. So, tapi projek tu projek yang fast lah sebab kita ambil masa 4 minggu je. Okey, laju tu. Laju daripada buat lagu sampailah ke muzik video semua.
dan kita release. Sebab kita nak kejarkan bulan puasa tu kan, takut kalau release bulan puasa kan orang pelik pula lagu puasa ke lagu Betul. Lagu apa pula kan? Okey, jagakan dia kan. Lagu ni kan. Okey, jagakan dia. Mungkin nak cerita sikit tentang lagu ni. Lagu ni tentang apa? Muzik video ni pula dibuat di mana dan sebagainya? Okey, muzik video ni dibuat di Puchong dan juga Putrajaya. Okey. So konsep dia pasal ni lah Apa penceritaannya lah. Penceritaan dia pasal seorang lelaki, dia cuba untuk memenangi hati seorang wanita ni. Baik. Okey. Tapi wanita ni jual mahal lah. Itu memang sifat perempuan. Memang Ya betul, itu memang sifat perempuan lah tu. Tolong take note yang tu. Jadi sempat tu. Bagus. Jadi sampaikan lelaki ni buat 3-4 kerja lah. Sebab dalam muzik video tu boleh nampak saya komen, pengorbanan saya komen, saya lah waiter. Untuk kumpul duit kahwin. Untuk menghalalkan. Menarik. So di hujung tu adalah nanti di hujung tu saya dengan wanita itu pun berkahwin. Macam gitu. Tapi mengisahkan pengorbanan dan juga ketulusan seorang lelaki. Betul. Itu memang sifat seorang lelaki tu, Abang Farin. Jadi Arul, ini saya nak tanya lagi. Jadi apa harapan Arul dah bergelar penyanyi ni? Mungkin nak tambah lagu lagi ataupun nak lihat dulu bagaimana perginya lagu ni gitu kan. Untuk next kita mungkin dah ada lagu dah ni sebenarnya. Untuk raya dah ada dah. Wow, lagu raya. Lagu raya dah ada dah untuk lagu raya. So tapi untuk single yang next tu memang mengharapkan ada lagi lah lagunya. Tapi itulah penerimaan orang tu saya tak tahu. Masa mula-mula nak menyanyi tu saya takut. Sebab jelah saya boleh kongsikan pengalaman. Saya cakap dengan Abang Aiman Siddiq, saya cakap, "Bang, saya tak boleh nak janjikan kejayaan ni, lagu ni boleh tinggi lah sebab saya bukannya penyanyi. Kalau dekat TikTok tu kita tengok ramai yang buat live memang dia menyanyi. Tapi saya tak. Macamnya mulanya suka-suka. Kan? Saya menyanyi tu suka-suka. Saya banyak kepada melawak dalam TikTok. Cuma menyanyi tu suka-suka je. So saya cakap kalau lagu ni hit lah. Alhamdulillah ada rezeki lah. Kalau tak dapat nak macam mana expectation abang, saya minta maaf lah. Tapi penerimaan tu alhamdulillah lah. Setakat ni alhamdulillah. Betul. Sampai ini 500,000 lah. lebih. Apa perasaan jangka tak sebenarnya? Saya bangun pagi saya cakap aku dah artis. Tak suka. Keyakinan itu yang kita tulas kau dek. Itu yang penting. Confident. Sebenarnya dia mula-mula tu bang. Tapi betul. Betul. Dia mula-mula tu dia lambat tau. Sebab kita release 8 malam. Lambat, ada view tu lambat naik ah. Tapi esok pagi tu tiba-tiba dalam grup tu dah ramai dah WhatsApp dalam grup kita orang punya ni kan. Saya cakap, "Arul, dah cecah 100k. Tak sampai sehari pun lagi." Jadi saya tengok betul ke lagu aku ni kan. Saya buka, dah sampai 100k. So masa tu kita rasa berjaya lah, alhamdulillah lah. Maksudnya dapat hit 100k tu pun dah satu pencapaian bagi saya yang saya banggakan lah. Tapi dekat TikTok 4.4. Penerbit baru cakap, kita tengok tadi tu 4.4 juta like. Hati-hati guys, dia beritahu kita. Terima kasih. Okey, bro, tapi saya nak tahu sikit je sebenarnya bukan senang tau kita tiba-tiba bukan penyanyi nak menyanyi, tapi sebenarnya siapa yang bagi semangat lah, siapa yang bagi keyakinan yang Rul buat aja. Kalau yang bagi keyakinan tu sebenarnya dia ada. Saya pun ada juga kawan dengan artis-artis lain. Macam contoh Abang Zaid AF, Sharif Zero, Abang Fat Boceh, Abang Aiman Siddiq sekalipun. Diorang lah, Abang Zaid semua pernah cakap, "Rul, kau cuba ada satu produk." Maksudnya kalau bukan melawak, menyanyi try. Cuba je. Sekurang-kurangnya kau dah ada satu produk tu lah yang kau boleh ni kan. Lepas tu saya cakap Abang Zaid, insya-Allah lah kita cuba. Saya pun dalam usaha nak ni juga. So tiba-tiba Abang Aiman Siddiq pula. Abang Aiman Siddiq rezeki. Abang Aiman Siddiq pun cakap dengan saya, buat je sebab kita tak tahu rezeki tu kat mana. Kita tak cuba tak tahu. Yes, betul. Sebab saya memang tak ada menyanyi ke kat luar ke kan. Dan percubaan awak menjadi. Okey. Akak sebesalah sebenarnya nak tanya ni sebab kita tahu dekat TikTok berjuta-juta orang dah terkenal dah pun. Tapi kalau ada platform-platform lain yang boleh peminat dekati awak, berinteraksi dengan awak, ke mana mereka boleh pergi? Okey, boleh pergi ke TikTok saya lah. TikTok saya Arul Rashid, ARULRASHAED. Sama juga dengan IG saya pun Arul Rashid juga. Saya cuma ada 2 tu je. TikTok dengan IG saja. Permintaan terakhir saya, Arul boleh cakap kepada followers Arul untuk follow TikTok WHI TV3. Okey guys, kepada follower saya, okey, yang mana tengah tengok ni, tolong follow IG, TikTok, Facebook, whi.com.my. Salah. WHI TV3. Tolong follow, okey? Kalau tak follow,
korang memang siap saya tak Bukan datang peminat lah tu. Bukan peminat lah tu. Jadi korang boleh follow WHI. Sebab WHI merupakan satu-satunya yang dijemput saya ke sini lah. Kami akan jemput lagi ni. Ini satu lagi first time bang saya nyanyi lagu ni secara live. Wah, tahniah. Terima kasih banyak WHI, betul. Kita doakan selamat berjaya pada Mirul dan untuk terus di masa-masa akan datang kami tunggu lagu raya nanti insya-Allah. Dan kepada penonton wanita hari ini, kami masih lagi ada berbaki dan banyak kami nak kongsikan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana. Terima kasih, Dik. Terima kasih ya Allah bang. Menggigil bang ni. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami di Wanita hari ini. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tetamu-tetamu kita dan juga kepada anda semua penonton-penonton setia yang tak henti-henti hantar kami pelbagai komen untuk kami kongsikan kepada penonton-penonton yang lain. Okey, selesai sudah untuk hari ini. Kita ada Amirul Rashid tadi dan juga tentang bajet raya, bajet sekolah sebenarnya. Kami harap dah memberikan anda panduan dan juga idea bagaimana untuk menguruskan kewangan anda. Termasuklah tadi Amirul tadi, saya pun dah pakai lebih kurang macam Mirul tadi. Saya hampir confused tadi. Hoi. Okey, baik. Kita akan kembali pada hari esok dengan satu lagi topik yang sangat-sangat berguna untuk anda. Juga ada halnya dengan kewangan, Syirah? Iaitu mengenai pengurusan harta. Sekiranya anda ada sebarang persoalan, terus ke Facebook kami esok. InsyaAllah satu persatu rakan-rakan kami akan baca. Dan kami harapkan apa sahaja yang kami kongsikan telah pun memberi manfaat. Untuk hari ini, saya Syahira Izzati Yaakob dan juga Farid Ahmad mengundurkan diri untuk episod hari ini. Baik. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wanita.